Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya, terima kasih kepada Ustazah Rosmali Zawati binti Abdul Rashid selaku pensyarah bagi subjek Mustalah Hadis QSI 20202. InsyaAllah kumpulan kami iaitu kumpulan 6 pada hari ini akan membentang tajuk Anwa'u Syaqti Al-Khafiyyi Al-Mudallasu, iaitu keguguran yang tersembunyi. Okey, nama saya Nur Wahidah binti Aziz. Nur Wahidah binti Aziz 054623. 054623. Okey, kita teruskan kepada ta'rif at-tadlis. Ta'rif ini kita boleh pecahkan kepada dua lah, iaitu dari segi etimologi maupun bahasa dan juga dari segi istilah. Okey, dari segi bahasa ataupun lughatan, al-mudallasu isim maf'ul min at-tadlis, iaitu al-mudallas adalah isim maf'ul dari kata at-tadlis. Wa at-tadlisu fil lughah kitmanul aibi sil'ati anil mushtari, iaitu dari segi bahasa membawa maksud menyembunyikan cacat pada barang dagangan dari pembeli. Wa aslu tadlis mushtaqu min ad-dalasi wa huwa az-zulmatu, iaitu juga diambil daripada kata ad-dalasi yang bermaksud gelap atau gelap yang bercampuran. Kama fi al-qamus ka'annu al-mudallisa litaghtihi ala al-waqifi ala al-hadisi azlama amarahu fasarul hadisu al-mudallasan. Ia juga diambil seperti yang disebut di dalam Al-Qamus, dikatakan demikian kerana seorang mudallis itu seakan-akan menggelapkan suatu hadis tu kerana ia menutupi hadis tersebut dari para al-muhaddis, iaitu pakar hadis. Okey, kita teruskan kepada ta'rif dari segi istilahan. Ikhfa'u aibin fi isnadi wa tahsainun li zahirihi. Dari segi istilah pula, al-mudallas ini membawa maksud menyembunyikan aib pada sanad dan menghiasi sisi lahirnya. Okey, untuk menerangkan maksud atau menyembunyikan aib pada sanad itu dengan menghiasi sisi lahirnya itu, kita teruskan kepada syarah ta'rif tersebut, iaitu huraian ta'rif. Okey, an yasturu al-mudallisu al-aib allazi fi isnad, iaitu perawi itu menyembunyikan keaiban dalam sanad. Wa huwa al-inqita'u fi as-sanad, iaitu terputus dalam sanad tersebut. Wa yushkitu al-mudallis haisha syaykhuhu wa yurawi an syekh shaykhuhu wa yahtadu fi ikhfa'u hadha isqati wa yuhassinu zahira al-isnad bi annahu yuhim allazi yurahu bi annahu muttasalu la sakta fihi, iaitu beliau ataupun perawi itu meriwayatkan daripada guru kepada guru dalam menyembunyikan keguguran ini bagi menampakkan sebuah sanad itu cantik, iaitu seolah-olah di dalam sebuah sanad itu tiada sebarang keguguran. Okey, kita teruskan kepada aqsamut tadlis, iaitu pembahagian tadlis. Tadlis kita bahagi kepada dua, iaitu tadlisu isnad wa tadlisu syuyukh, iaitu tadlis al-isnad wa tadlis asy-syuyukh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Izzah binti Abdul Hafiz, nombor matrik 056511. Sekarang saya akan memberi penerangan tentang tadlis al-isnad. Baiklah, kita mulakan dengan ta'rif. Ta'rif al-imam min Abi Ahmad bin Amru al-Bazar wa Abil Husain bin al-Qitan. An yarwi ar-rawi man qad sami'a minhu ma lam yasma'u minhu ghairu an yadhkuru annahu sami'a minhu. Maksudnya dekat sini ialah berdasarkan ta'rif Imam Abu Ahmad bin Amr al-Bazar dengan Abu al-Hasan bil-Qattani. Ta'rif tersebut dia membawa maksud seorang perawi dia meriwayatkan hadis-hadis yang tidak pernah didengari daripada seorang perawi yang dia ada mendengar daripadanya tanpa menyebut dengan jelas bahawa dia mendengar daripadanya.
Malah kita pergi ke Syarhu At-Ta'rif, penerangan tentang ta'rif tadlis al-isnad ni. Yang pertama, an yarwi arwi an syekh qad sami'a minhu ba'da al-ahadis lakinna hadha al-hadis allazi dalashu lam yasma'u minhu wa innama sami'a min syekh akhar anhu fayasqutu dhalika syekh. الثاني ويرويه عن الشيخ الأول باللفظ محتمل للسماع وغيره كقال أو عن ليوهم غيره أنه سمع منه لكن لا يصرح بأنه سمع منه هذا الأحاديث فلا يقول سمعت أو حدثني حتى لا يصير كذابا بذلك ثم قد يكون الذي أسقطوه واحدا أو أكثر. Maksud penerangan untuk takrif ni ialah tadlis al-isnad ni ialah seorang perawi dia telah meriwayatkan beberapa hadis daripada seorang syekh yang dia pernah mendengar daripadanya, tetapi hadis yang ditadliskannya itu dia tidak mendengar sendiri daripada syekh tersebut, dan sebenarnya dia meriwayatkan daripada syekh yang lain daripada syekh yang pertama tadi. Jadi, dia telah menggugurkan syekh tersebut lalu meriwayatkan dengan lafaz yang diandaikan dia mendengar sendiri, seperti dia telah berkata atau daripada tersebut daripada syekh itu. Dengan sebab itu, dia tidak berkata saya mendengar atau telah menceritakan kepada saya, supaya dia tidak menjadi seorang yang pendusta besar dengan sebab perbuatan itu. Kadang-kadang perawi juga digugurkan lebih daripada seorang. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada al-farqu bainahu wa baina al-irsal al-khafi, iaitu perbezaan di antara tadlis isnad dengan irsal khafi. Okey. Qala Abu Al-Hasan bin Al-Qattan al-farqu baina wa baina al-irsal huwa anna al-irsal riwayatuhu aman lam yasma'u minhu. Baiklah, dekat sini Abu Al-Hasan Al-Qattani dia telah berkata bahawa perbezaan di antara tadlis al-isnad dengan irsal al-khafi itu ialah al-irsal ialah perawi daripada orang yang dia tidak pernah dengar hadis daripadanya. Jadi perbezaan dekat sini, tadlis al-isnad tu ialah apabila seorang perawi itu dia telah meriwayatkan beberapa hadis daripada seorang perawi yang dia pernah mendengar daripadanya, tetapi hadis yang ditadliskannya itu dia tidak pernah mendengar secara langsung pun daripada perawi tersebut, dan sebenarnya dia meriwayatkan daripada perawi yang lain daripada yang pertama tadi. Contohnya, dia dengar hadis tu daripada guru dia, syekh dia, tapi dia tak pernah dengar secara langsung pun daripada orang yang asal tu. Jadi dia letak dia tadliskan hadis tu dan dia gugurkan nama perawi yang pertama tadi, dia letak perawi yang lain. Jadi dia telah menggugurkan perawi tersebut lalu meriwayatkan dengan lafaz yang diandaikan dia mendengar sendiri, ataupun seperti dia telah berkata, ataupun daripada, macam saya telah terangkan masa mula-mula tadi. Jadi nak bagi tahu dengan jelas bahawa al-irsal al-khafi ni perawi dia tak pernah dengar pun hadis daripada guru tersebut ataupun syekh, baik sama ada hadis yang dimursalkannya atau hadis-hadis lain, cuma dia hidup satu zaman je ataupun dia pernah bertemu tapi dia tak pernah dengar langsung. Kita pergi ke contoh, iaitu misal dulu hadis yang dikeluarkan oleh Al-Hakim dengan sanadnya melalui Ali bin Khashram. Okay. Ali bin Khashram qala lana Ibnu Uyainah an Az-Zuhri fayaqul lahu sami'tahu min Az-Zuhri faqala la wala mimman sami'ahu min Az-Zuhri hadathuni Abdul Razzaq an Muammar an Az-Zuhri. Ali bin Khashram berkata, Ibnu Uyainah berkata kepada kami daripada Az-Zuhri, lalu beliau ditanya, adakah anda mendengar daripada Az-Zuhri? Katanya tidak dari orang yang mendengarnya daripada Az-Zuhri. Abdul Ar-Razzaq dia telah menceritakan kepadaku daripada Ma'mar daripada Az-Zuhri.
Jadi kat dalam contoh ni, Ibnu Uyainah dia telah menggugurkan dua perawi antara beliau dengan Az-Zuhri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Syazwani binti Muhammad Syamsul dan nama matrik saya 054508. Jadi hari ini saya akan menerangkan sedikit sebanyak mengenai tadlis at-taswiyah. Ta'rif tadlis at-taswiyah. Huwa riwayatu ar-rawi 'ani syaikhah summa isqatu rawin dha'ifi baina sabtaini laqiya ahaduhima al-akhar. Okey. Jadi ta'rif tadlis at-taswiyah adalah seorang rawi meriwayatkan dari gurunya. Kemudian dia gugurkan rawi dhaif di antara dua rawi siqah yang kedua-duanya telah bertemu. Baiklah. Jenis ini seburuk-buruk tadlis. Sebab siqah pertama boleh jadi bukan orang yang terkenal dengan tadlis. Okey. Setelah dikaji dengan lebih mendalam, orang yang melihat sanad tersebut mendapatinya telah meriwayatkan dari lain yang siqah lalu mensahihkannya. Okey, di sini jelas ada penipuan yang sangat menipu. Okey, Ashharu man kana yaf'aluhu huma Baqiyatu Ibnu Al-Walid. Qala Abu Mushirin ahadithu baqiyatan laysat naqiyatan fakun minha ala taqiyatan. Misalnya Al-Walidu Ibnu Muslim. Okey, jadi rawi-rawi yang sering melakukan tadlis taswiyah. Yang pertamanya Baqiyah Ibnu Walid. Berkata Abu Mushir, hadis-hadis Baqiyah tidaklah bersih, maka berhati-hatilah dari taqiyah, yakni kebohongan Baqiyah. Yang kedua, Al-Walid Ibnu Muslim. Al-Walid bin Muslim. Okey, Jim misaluhu. Kita pergi kepada contoh tadlis at-taswiyah. Hadis tersebut yang bermaksud diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim di dalam Al-Ilal, berkata ia, aku mendengar bapaku sambil menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Ishaq bin Rahawayh dari Baqiyah. Ia mengatakan, telah menceritakan kepadaku Abu Wahab Al-Asadi dari Nafi' dari Ibnu Umar hadis yang berbunyi, janganlah kalian memuji keislaman seseorang sehingga kalian tahu kecenderungan pemikirannya. Okey, mengatakan sangat sedikit yang memahami permasalahan hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Ubaidillah Ibnu Amru, yakni siqah. Okey, dari Ishaq bin Abi Farwah, yakni dhaif, dari Nafi', yakni siqah, dari Ibnu Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ubaidillah bin Amru dengan nama panggilan Abu Wahab dari Bani Asad, kemudian Baqiyah menjulukinya dan menisbahkan kepada Bani Asad agar orang tidak memahaminya, sehingga ketika dia menghilangkan Ishaq bin Abi Farwah pun orang tidak mengetahuinya. Nama saya Nur Farhana binti Ramli, nombor matrik saya 056512. Tadlis asyuyukh. Ta'rifuhu huwa an yarwiya ar-rawi anil asyikh hadisan sami'atu minhu fayusammiyatu aw yakniyatu aw yansibahu aw yasifahu bima la ya'rifu bihi kai la ya'rifu. Maksud tadlis asyuyukh. Maksud tadlis asyuyukh adalah seorang perawi meriwayatkan daripada seorang guru sebuah hadis yang didengar daripadanya. Kemudian dia memberi nama panggilan, kunyah, gelaran atau sifat yang tidak dikenali atau masyhur pada guru tersebut agar guru tersebut tidak dikenali. Wasumma syara at-ta'rif ay an yarwiya ar-rawaya al-mudalis anil asyih hadisan sami'ahu minhu, yakni la yujad isqatan wal
hadafa fi tadlis asyuyukh, walakin yujad tamawiyatun wa taghtiyatun li isim syekh au kunyiyatuh au nisbatuhu au sifatuhu. Isim Syekh Mahmud bin Ahmad At-Tahan wa kunyiyatuhu Abu Hifsu wa nisbatuhu At-Tahan wa sifatuhu anna lihaituhu bayadai. Huraian ta'rif, seorang meriwayatkan sebuah hadis daripada gurunya yang dia belajar dan mendengar riwayat daripadanya, yakni tidak berlaku pengguguran dalam tadlis asyuyukh, tetapi berlaku penyamaran serta penyembunyian bagi nama syekh tersebut, kunyah, nisbahnya ataupun sifatnya. Bagi menjelaskan lagi, kita katakan macam nama syekh tersebut adalah Mahmud bin Ahmad Al-Tahan, kunyahnya Abu Hafsi, nisbahnya At-Tahan, antara sifatnya adalah berjanggut putih. Fahazi al-umuri tantabiqu ala syekh li'anna bin nisbah lil isim wa ibnu Ahmad haqiqatu, bin nisbah lil kunyiyatu huwa Abu Suhail li'anna Suhilan ibnu min abnaihi, bin nisbah an-nisbah fahuwa Halbi li'anna min Madinah Halbi, bin nisbah li sifatihi fahuwa zulihayati bayadai haqiqatuh. Anna al-syekh la ya'rifu bainan nas bihazihi al-asma'i fatasamitahu biha an-naw' al-ikhfa'i wa tadlis li isim asyekh wa yasfahu bima la ya'rifu bihi kay la ya'rifu wa zalik liwujudi aib fi kadha'if au ghairi dhalik. Perkara-perkara ini bertetapan dan bersesuaian dengan syekh kerana pertama, namanya itu memang Ibnu Ahmad. Kedua, kunyahnya Abu Suhail kerana salah seorang anaknya bernama Suhail. Ketiga, nisbahnya Al-Halabi kerana beliau dari bandar Halab. Keempat, sifatnya memang beliau mempunyai janggut putih. Bagaimanapun, syekh ini tidak dikenali di kalangan orang ramai dengan nama ini. Oleh itu, menambahkannya dengan nama ini merupakan satu bentuk penyamaran dan penyembunyian, dan inilah yang dikehendaki oleh perawi mudallis, iaitu mensifatkannya dengan seseorang yang lain mengenalnya supaya tidak dikenali. Ini kerana terdapat aib pada syekh itu seperti dhaif ataupun sebagainya. Wa misaluhu qaul Abi Bakar bin Mujahidin ahadi ahammati al-Qura'i hadasuna Abdullah bin Abi Abdillah yuridu bihi Aba Bakrin bin Abi Daud as-Sijistani. Contohnya di sini apa yang telah dilakukan oleh Abu Bakar bin Mujahid. Abu Bakar bin Mujahid ni adalah salah seorang imam dari ahli qiraat. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abi Abdillah. Yang dimaksudkan Abdullah bin Abi Abdillah di sini adalah Abu Bakar Abdullah bin Abi Daud al-Sijistani. Dalam contoh ini, Abu Bakar bin Mujahid telah menggunakan kunyah yang tidak masyhur bagi gurunya, iaitu Abu Bakar Abdullah bin Abi Daud al-Sijistani, agar tidak diketahui kerana gurunya itu seorang yang dhaif. Wasumma hukum at-tadlis wahidan, amma tadlis al-isnad famakruhu jiddan, zammatu aksaru al-ulama wa kana Syu'batu min asyaduhum zamman lahu faqala fi aqwala at-tadlis akhu al-kadhabi. Hukum yang pertama adalah tadlis al-isnad. Hukum tadlis al-isnad ini adalah sangat makruh dan dicela oleh kebanyakan ulama. Antara ulama yang sangat mencela tadlis al-isnad ini adalah Asy-Syu'bah, sehingga ada beberapa celaan daripada beliau. Antaranya ialah tadlis adalah saudara berdusta.
Wasaniyan, amma tadlis at-taswiyah fahuwa ashaddu karahatun minhu, hatta qala al-Iraqi innahu qadihun fi man ta'ammada fi'luhu. Hukum yang kedua adalah tadlis at-taswiyah. Hukumnya adalah lebih dibenci lagi, sehingga Al-Iraqi berkata, bagi yang sengaja melakukannya ia adalah qadi, iaitu perosak. Perawi yang melakukan tadlis at-taswiyah ini adalah dhaif dan ditolak kesemuanya. Wa akhiran, amma tadlis asyuyukh fakarahatuhu aqaffun min tadlis al-isnad, lianna al-mudallis lam yasqutu ahadan, wa innama al-karahatu bisabab tadayyi'u al-marawiyah anhu wa taw'iru tariqi ma'rifatuhu ala as-sami'u. Yang terakhir adalah hukum tadlis asyuyukh, yang mana hukumnya adalah lebih ringan daripada tadlis al-isnad, kerana mudallis tidak menggugurkan sesiapa. Ia dihukumkan makruh kerana mengabaikan perawi yang diriwayatkan kepadanya dan menyukarkan kepada pendengar untuk mengetahuinya. Keadaan makruh berbeza mengikut tujuan tadlis itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syuhada Syafiqah binti Mat Yusri, nombor matrik 055814. InsyaAllah saya akan meneruskan pembentangan yang seterusnya. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang al-a'radu hamilatu ala tadlis. Apakah sebab-sebab yang mendorong seseorang itu untuk melakukan tadlis? Bagi tadlis asyuyukh, di sini terdapat 4 sebab yang mendorong seseorang itu untuk melakukan tadlis ke atasnya. Sebagaimana yang kita tahu, tadlis asyuyukh ini adalah apabila seorang rawi itu meriwayatkan hadis atau mendengar hadis daripada seseorang guru, kemudian dalam rangkaian sanad dia sekadar hanya menamakan atau memberikan gelaran atau menyifati guru tersebut dengan tidak diketahui. Tujuannya adalah supaya orang lain tidak mengetahui bahawa dia meriwayatkan hadis daripada guru tersebut. Bagi sebab yang pertama adalah dha'fu syaihi aw qawluhu ghairu thiqah, disebabkan oleh lemahnya guru tersebut atau dikenali juga sebagai tidak thiqah, tidak terpercaya. Yang kedua adalah ta'akhkharu wafati syaihi bihaitsu syaraka talaba fi sam'i minhu jama'atul jawu ba'da hadza talabi. Bagi sebab yang kedua ini adalah kerana guru tersebut matinya paling akhir sekali jika dibandingkan dengan guru-guru lain yang sekelompok dengannya. Dalam erti kata lain, umur guru tersebut terlalu panjang, menyebabkan ramai rawi yang umurnya jauh lebih muda menyertainya, yakni menyertai mudallis tersebut dalam pengambilan hadis daripada guru tersebut. Disebabkan terlalu banyak persaingan dan terlalu banyak rawi yang umurnya jauh lebih muda daripada rawi tersebut, jadi rawi tersebut, yakni mudallis ini, mengambil keputusan untuk melakukan tadlis pada tadlis syuyukh. Bagi sebab yang ketiga pula adalah sigharu sini syaihi bihaitsu yakunu ashara min rawiyi minhu, disebabkan oleh umur guru tersebut terlalu muda sehingga lebih muda daripada orang yang meriwayatkan hadis daripadanya. Kemudian bagi sebab yang keempat adalah kathiratu riwayatu an syaihi fala yuhibbu al-iktharu min zikri ismi syaihihi ala surati wahidati, disebabkan oleh guru tersebut telah meriwayatkan banyaknya hadis, jadi seseorang mudallis ini dia tidak menyukai penyebutan nama yang sama dalam rangkaian sanad berkaitan dengan guru tersebut. Jadi dia juga mengambil keputusan untuk melakukan tadlis syuyukh dengan sekadar hanya memberikan gelaran atau menamakannya atau menyifatkannya dengan tidak diketahui. Seterusnya adalah tadlis al-isnad. Pada awal pembelajaran tadi, kita telah mengetahui bahawa tadlis al-isnad ini secara umumnya apabila seseorang rawi itu mendakwa bahawa dirinya telah mendengar hadis daripada seseorang guru, sedangkan tak ada keterangan yang menunjukkan bahawa dia telah pun mendengar hadis daripada guru tersebut. Jadi antara faktor-faktor yang mendorong seseorang itu melakukan tadlis al-isnad ini ada 5. Yang pertama adalah tauhinu ulwi al-isnad, ayu an yuhamun nas an isnadahu alim, disebabkan oleh seseorang rawi itu sangat menambahkan sanad yang tinggi.
Yang kedua adalah fawatu syaihin min hadisi an syaihi sam'i minhu kathiratun. Disebabkan oleh tertinggalnya sebahagian hadis daripada seseorang guru yang mana rawi tersebut telah meriwayatkan banyak hadis daripada gurunya. Sebab yang ketiga, keempat dan kelima adalah al-a'radu salasati ula muzakkaratu fi tadi asyuyuh, adalah sebab yang terawal, yakni sebab yang pertama, sebab yang kedua, sebab yang ketiga dalam tadlis asyuyuh, yakni lemahnya guru tersebut ataupun tidak siqah. Yang kedua disebabkan oleh umur guru tersebut yang terlalu panjang, dan yang seterusnya adalah disebabkan umur guru tersebut yang terlalu muda. Seterusnya saya akan menerangkan tentang hukmu riwayat mudallis. Apakah hukum penerimaan riwayat daripada seseorang mudallis? Al-ikhtilaf ulama fi qabuli riwayat mudallis ala aqwalin, di mana para ulama terdapat perselisihan tentang penerimaan riwayat daripada seseorang mudallis. Ashharuha qawlani, di mana di sini terdapat dua pendapat. Wahuma, yakni yang pertama adalah raddu riwayatu mudallis mutlaqan, penolakan secara mutlak terhadap riwayah seseorang mudallis. Wa in bainas sama'i, meskipun seseorang mudallis itu mengatakan bahawa dia telah mendengar hadis tersebut. Li'anna tadlis nafsuhu jarhun, kerana menurutnya tadlis ini sendiri terdapat kecacatan. Wa hadza qawli ghairu mu'tamadi, akan tetapi pandangan yang pertama ini tidak boleh dijadikan sebagai sandaran. Bagi pendapat yang kedua, tafsilin, adanya perincian. Wahuwa qawlu sahihi, dan pendapat ini adalah sahih. Bagi perincian yang pertama, insarruha bisama'i kubilat riwayatuhu, yakni apabila seseorang rawi itu mengatakan bahawa dia telah mendengar hadis tersebut, maka hadis tersebut atau riwayat tersebut diterima. Ayu in qala sami'tu au nahwaha, yakni apabila dia mengatakan bahawa saya telah mendengar atau yang semisal dengannya, maka kubilat hadisuhu, maka hadisnya diterima. Bagi perincian yang kedua, wa innam yusarrih bisama'i lam tuqabbal riwayatuhu, apabila seseorang rawi itu tidak menyatakan bahawa dia telah mendengar hadis tersebut secara jelas, maka hadisnya atau riwayatnya tidak akan diterima. Ayu in qala an wa nahwaha, misalnya dia mengatakan bahawa dari sahaja, dia tak mengatakan bahawa dia telah mendengar ataupun semisal dengannya, lam yuqbal hadisuhu, maka riwayahnya tidak akan diterima. Seterusnya saya akan menerangkan tentang asbabuz zimmi mudallis, sebab-sebab yang menyebabkanlah perbuatan seseorang mudallis itu dicela. Salah satu wahiyah, yang mana dalam hal ini terdapat tiga sebab. Yang pertama, al-ihamuhu sama'a mimma lam yusma' minhu, kerana pendengaran seseorang rawi itu meragukan daripada guru yang belum pernah dia mendengar riwayah ataupun hadis daripada guru tersebut. Yang kedua adalah uduluhu an kashfi ila al-ihtimali, yakni meninggalkan seseorang rawi itu meninggalkan sesuatu yang sejelas dan menuju kepada yang samar-samar. Bagi sebab yang terakhir adalah ilmuhu bi annahu law zakara allazi dallasa anhu lam yakunu mardiyan. Seseorang rawi itu mengetahui jika dia menyebut nama orang yang dia sembunyikan, maka hadis tersebut pasti tidak akan diterima. Misalnya seseorang rawi yang meriwayatkan hadis daripada seseorang guru yang tidak siqah, lalu dia menggunakan tadi asyuyuh, yakni dia hanya sekadar meletakkan nama gelaran atau menyifati guru tersebut dengan tidak diketahui. Jadi dia tahu seandainya kalau disebut nama sebenar guru tersebut, pasti hadis tersebut tidak diterima. Jadi perbuatan ini dan perbuatan yang dua tadi yang saya sebut ni adalah menyebabkan kenapa perbuatan seseorang mudallis itu adalah dicela. Seterusnya, bima yu'rafu tadlis. Bagaimana cara kita untuk mengetahui tadlis? Yu'rafu tadlisu bi ahada amrayni, yang mana kita dapat mengetahui tadlis ini melalui dua cara. Yang pertama, al-ihbaru mudallisi nafsihi, yakni pengakuan daripada seseorang mudallis bahawa dirinya telah melakukan tadlis. Yang kedua, nafsu imami min a'immati hadza sya'ni, yakni kita dapat mengetahui telah berlakunya tadlis melalui perkataan daripada para pakar dalam bidang ini. Bina'an ala ma'rifatihi zalika min ba'thi
wal tatabu'i, yakni melalui ilmu yang mereka miliki dan hasil daripada penelitian yang kritis. InsyaAllah seterusnya saya akan menerangkan tentang Ashharu Musannafati fi Tadlis wa Mudallisina, antara kitab-kitab yang popular yang menerangkan tentang tadlis dan juga para mudallis. Hunaka Musannafati fi Tadlis wa Mudallisina kathiratun. Sebenarnya terdapat banyak karya yang menerangkan tentang tadlis dan juga para mudallis. Ashharuha, tapi antaranya yang masyhur, yang popular, yang pertama adalah Salasatun Musannafati lil Khatibi Baghdadi, 3 karya daripada Khatib al-Baghdadi. Wahidun fi asma'i mudallisina, dalam salah satunya menerangkan tentang nama-nama mudallis yang berjudul Tabyinu li asma'i mudallisina. Dan salah satunya lagi yakni karya beliau ada menerangkan tentang Bayani Nau'u min anwa'i tadlisi, menerangkan tentang jenis daripada jenis-jenis tadlis yang dilakukan. Kemudian yang kedua adalah karya daripada Burhanuddin Ibnu Halabi, yang mana karya beliau ni juga antaranya yang berjudul Tabyinu li asma'i mudallis, menerangkan tentang nama-nama para mudallis. Yang ketiga adalah karya daripada Al-Hafiz Ibn Al-Hajjar, yang mana beliau pernah menulis sebuah buku yang berjudul Ta'arifu Ahli Taqdisi Bimartabati Mausufina Bitadlis, yakni dalam kitab beliau ni beliau ada memperkenalkan tentang para mudallis, tentang ahli-ahli mudallis dan juga peringkat-peringkat tadlis. Yang terakhir adalah khulasah, yakni secara kesimpulannya bagi pembentangan kami pada hari ini, yang pertama adalah ta'rifu at-tadlis al-ifa'i aibi fi al-isnadi wa tahsini li zahirahi, yakni tadlis ini adalah menyembunyikan kecacatan yang ada pada sanad dan menghiasinya pada sisi lahirnya ataupun daripada sudut yang lain. Bagi yang kedua adalah al-aqsamu tadlisi qismani, yang mana pembahagian tadlis ini ada 2. Yang pertama adalah tadlis al-isnad wa tadlis al-syuyuh. Secara umumnya tadlis al-isnad ini adalah apabila seseorang rawi mendakwa dirinya bahawa dia telah mendengar hadis daripada seseorang rawi, daripada seseorang guru, sedangkan tidak ada bukti yang menunjukkan bahawa dia telah mendengar hadis daripada guru tersebut. Yang kedua adalah tadlis al-syuyuh, yang mana tadlis al-syuyuh ini secara umumnya yang mana seorang rawi yang meriwayatkan hadis daripada seseorang guru, namun dalam rangkaian sanad beliau hanya meletakkan menamakan atau memberikan gelaran atau menyifati guru tersebut dengan tidak diketahui, dengan tujuan orang lain tidak mengetahui bahawa dia telah meriwayatkan hadis daripada guru tersebut. Kemudian yang ketiga adalah hukum tadlis makruhu wa zimmi, yang mana secara umumnya hukum tadlis ini adalah dibenci dan juga dicela. Akan tetapi sejauh mana tahap dibenci dan dicela itu bergantung kepada jenis-jenis tadlis. Yang keempat adalah al-i'radu ma'inatu hamilatu ala tadlis syuyuhi wa tadlis al-isnad, yang mana ada sebab-sebab tertentu yang mendorong seseorang tersebut untuk melakukan tadlis al-syuyuh dan juga tadlis al-isnad. Antaranya disebabkan oleh dha'fi syaihi, disebabkan oleh lemahnya guru tersebut, disebabkan umur gurunya yang terlalu panjang dan juga disebabkan umur gurunya yang terlalu muda. Kemudian yang kelima adalah al-hukmu riwayatu mudallis in sarraha bis-sama'i qabilat riwayatu wa in lam yusarrih bis-sama'i lam yuqbal riwayatuhu. Apabila seseorang rawi itu dia mengatakan bahawa dia telah mendengar hadis daripada gurunya, maka riwayahnya diterima. Akan tetapi jika dia tidak dapat mengemukakan bahawa dia telah mendengar hadis tersebut, maka hadisnya tidak akan diterima. Allahu a'lam.